Assalamualaikum dan selamat pagi. Kali ini cikgu akan terangkan cara untuk mengadaptasi sajak. Okey, kita adaptasi cerpen kepada sajak. Okey, maksudnya daripada cerpen kita akan buat sajak. Okey, jadi cikgu ambil pendekatan sajak potong. Okey. Okey, sajak potong maksudnya okey, teknik ni ada dalam BM tingkatan 3. Okey, cara untuk menulis puisi. Okey, kita ambil tajuk res judicata lagi. Okey, jadi untuk menulis sajak potong, okey, cikgu ambil sinopsis sajak. Okey, bukan sinopsis sajak, sinopsis cerpen. Okey, kita ambil sinopsis cerpen yang cikgu beri dalam nota tempoh hari. Okey, berdasarkan sinopsis itu, kita potong mana yang tidak berkenaan, kita keluarkan saja perkataan yang kita mahu, perkataan ataupun rangkai kata yang kita nak. Okey, jadi yang hitam tu ialah yang kita nak lah. Okey, yang hitam tu ya yang kita nak, yang tulisan biasa kita tak nak. Okey, jadi di sini di samping itu pelajar mesti fahamlah cerita res judicata. Okey, cikgu andaikan pelajar faham, pelajar sudah baca. Okey, tapi cikgu akan baca lagi sinopsis supaya pelajar boleh faham lagi cerita tersebut. Okey, sinopsis res judicata. Solat berita di televisyen pada jam 8 malam memaparkan kisah seorang peguam berusia awal 30-an sedang dikerumuni wartawan untuk ditemu ramah di foyer bangunan mahkamah. Peguam itu memberitahu para wartawan bahawa ia baru saja menfailkan berit saman terhadap syarikat KTN kerana kos yang dinaikinya lambat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dalam perjalanannya ke Jakarta menyebabkan dia terlepas janji temu dengan sebuah syarikat di Jakarta yang menawarkan kontrak sebanyak RM27 juta. Pada pendapatnya, apabila dia membeli tiket dengan jadual yang telah ditetapkan tetapi KTN gagal menepatinya, maka KTN telah melakukan pecah kontrak. Justru sebagai pembeli tiket, dia berhak menyaman KTN untuk menuntut ganti rugi. Timbul pelbagai reaksi daripada orang ramai yang menonton berita tersebut. Pertama, seorang tukang gunting di kedainya misalnya yang menonton berita tersebut sambil memotong rambut seorang pelanggannya mencicip-cicip bibirnya mengeluarkan bunyi okey. Yang kedua, seorang tua dalam rumah papannya yang sunyi di hujung sebuah kampung hanya mengelip-ngelip mata menatap apa yang terpapar di skrin televisyen. Tiga, seorang suri rumah yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan masih bertelekung dengan segera berhenti membaca dan memicit punat menguatkan suara televisyen. Yang keempat, sekumpulan remaja yang sedang menikmati makan malam di restoran mamak tersedak beramai-ramai mendengar hal tersebut dari skrin besar di sudut kedai. Kelima, seorang penganggur yang sedang berjalan melepasi sebuah rumah kedai yang kebetulan memasang berita tersebut berhenti sebentar dan ternganga melongo menontonnya. Keesokan harinya, berita tersebut dipaparkan di muka hadapan akhbar-akhbar utama, siap dengan gambarnya sekali. Laporannya sama seperti yang diberitakan malam tadi. Hanya kali ini lebih terperinci lagi. Turut ditambah juga ialah profil peguam tersebut. Pertama, dia seorang peguam yang memiliki firma guamannya sendiri. Yang kedua, hanya kecil sahaja firmanya. Yang ketiga, dia telah beramal sebagai peguam selama 7 tahun. Keempat, dia memiliki rekod menang kes 50-50, yakni menang dan kalahnya lebih kurang seimbang.
Kelima, dia bukanlah seorang peguam yang terkenal dan sebelum ini hanya mengendalikan kes kecil-kecilan sahaja seperti kes-kes kemalangan jalan raya, menyaman syarikat insurans, tuntutan hutan dan sebagainya. Ini adalah kali pertama dia mengendalikan kes mewakili dirinya sendiri dan kali pertama pula membawa kes dengan jumlah tuntutan yang besar. Okey, ini ialah merupakan perwatakan peguam lah. Okey, perwatakan peguam. Okay, jadi jika perwatakan kena letak dia seorang yang lah. Okay, kalau tak ada perkataan seorang yang, salah. Reaksi mereka yang menatap akhbar pada pagi itu sama juga seperti mereka yang menonton di slot berita malam tadi, iaitu memberi reaksi yang pelbagai. Okay, seorang hakim menggeleng-geleng kepala ketika membaca laporan tersebut. Dia juga berasa hairan dengan tindakan peguam tersebut menyamar KTN seolah-olah peguam tersebut tidak memahami ilmu undang-undang. Yang kedua, sebuah akhbar lain pula dalam laporannya turut memuatkan pandangan seorang pakar bidang perundangan dari Universiti Teknologi Mara, Profesor Ray J, yang memberi komentarnya dengan memetik peruntukan dalam akta kontrak. Menurut Profesor Ray J, ganti rugi yang boleh dituntut ialah kerugian yang timbul secara langsung sahaja. Kerugian yang ditimbulkan secara berangkai tidak dibenarkan. Tuntutan peguam tersebut secara berangkai iaitu trend terlambat menyebabkan peguam itu terlambat ke KLIA. Jadi dia terlepas penerbangan ke Jakarta menyebabkan dia tidak dapat hadir mesyuarat dan terlepas peluangnya untuk mendapat kontrak bernilai 27 juta. Ketiga, sebuah akhbar yang lain pula memetik komentar daripada salah seorang peguam KTN sendiri yang mengesahkan bahawa KTN telah mendapat notis riksaman. Dia agak terkejut kerana perkara sebegini memang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Menurutnya, res judicata bermaksud sesuatu hal yang telah selesai diperdebatkan dan telah diputuskan oleh mahkamah tidak boleh diperdebatkan lagi. Dia percaya tindakan menyamar ini hanya dibuat untuk mendapat publicity murahan. Sebagai peluang kecil dari firma yang tidak terkenal, tentu sekali publicity besar-besaran seperti ini sudah lama menjadi bidangnya. Pada waktu tengah hari, peguam tersebut mendapat panggilan telefon daripada seorang wartawan yang ingin komennya tentang pandangan Profesor Ray J yang disiarkan di akhbar hari ini dan juga komentar daripada peguam KTN. Bagi peguam itu, dia menyaman KTN bukan untuk kepentingan diri tetapi untuk membela nasib pengguna KTN yang terpaksa menanggung masalah dan kerugian kesan daripada perkhidmatan KTN yang tidak cekap. Dia memberitahu wartawan tersebut bahawa saman tersebut tentang penumpang-penumpang individu kecil melawan syarikat korporat pengangkutan awam gergasi. Menurutnya, selama ini KTN tidak mengedahkan rungutan orang ramai tentang perkhidmatan mereka yang tidak efisien. Tambahnya lagi, purata antara 90,000 hingga 100,000 orang menggunakan perkhidmatan tren setiap hari. Dia inginkan KTN menambah baik perkhidmatannya dan memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih bertanggungjawab. Akhirnya kedua-dua belah pihak iaitu peguam tersebut dan 3 orang peguam yang mewakili KTN tiba di mahkamah untuk berhujah di hadapan hakim di dalam kamar. Okey, itu saja cerita dalam res judicata. Okey, jadi yang perkataan yang hitam-hitam tu cikgu ambil, okey, cikgu turunkan di sini. Okey. Jadi dengan perkataan-perkataan yang dihitamkan ini, kita akan bentuk satu sajak. Okey. Jadi pelajar perlu kembangkan perkataan-perkataan yang telah dihitamkan tadi menjadi sajak lah. Okey, jadi cikgu telah buat beginilah. Okey, sajak adaptasi, tajuknya Tidak Ku Gentar. Okey, bila buat sajak kena ada tajuk. Okey. Sajak tajuk. Okey, ke tengah sikit yang sini. Okey, Tidak Ku Gentar.
Okey, tidak ku gentar. Tajuk sajak ni. Okey, bila buat sajak kena ada tajuk. Okey, peguam muda tidak popular berani mengharungi api di lautan. Mu favorite Saman. Gara-gara lambat tiba di KLIA. Jakarta destinasi dituju demi satu mesyuarat bernilai. Okey, cikgu tertinggal di sini. RM. Okey, bila tertinggal RM. Okey, dalam video yang cikgu buat pun tertinggal RM. Okay. Saman dihulur kepada KTN demi menuntut ganti rugi. Reaksi seorang hakim kerugian berangkai tidak dibenarkan demi membela nasib pengguna lain. Perkhidmatan KTN tidak efisien, mesti ditolak habis-habisan. Perkhidmatan lebih baik harapannya dia bertarung melawan jua. Okey. Bila dah habis, nokta. Sini nokta. Okey, jadi di sini huruf besar. Okey, yang lain-lain semuanya huruf kecil. Mula-mula baris pertama saja huruf besar. Okey, J ni memang huruf besar lah sebab kata nama khas. Okey, berapa baris satu rangkap terpulang kepada pelajar. Jika panjang cerita yang disampaikan, panjanglah. Okey, penuh akhir. Nokta hanya di baris yang akhir. Okey, baris akhir. Okey, huruf besar hanya permulaan, yang lain huruf kecil. Okey. Inilah sajak yang telah dihasilkan. Jadi, kita tengok. Okey, gara-gara. Okey, gara-gara ini ialah kata ganda. Okey, dalam kita buat sajak, sekurang-kurangnya kena ada 2 gaya bahasa lah. Okey, gara-gara kata ganda. Okey, cikgu ambil lagi. Okey, ni demi. Sini ada demi. Okey, sini ada demi. Okey, bila demi macam ini kita panggil repetisi kata. Okey, tidak boleh masuk anafora kerana jaraknya jauh. Okey, anafora kena. Okey, sini pun ada demi. Okey. Jadi, perkataan-perkataan ini diwujudkan sebenarnya untuk menunjukkan gaya bahasa lah. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, tak boleh. Okey, sama juga perkhidmatan. Perkhidmatan juga ini ialah repetisi kata. Okey, pada mulanya cikgu nak jadikan perkhidmatan ni sebagai anafora. Tetapi bila ni jadi tidak lengkap, okey, bila tambah satu baris, okey, dia dah tak jadi anafora. Okey, ataupun perkhidmatan lebih efisien harapannya. Ataupun, okey, sebab tidak ku gentarkan harapanku lah di sini. Okey. Okey. Harapanku. Ku ni dah ada jadi sinkope. Dah sinkope. Sebab tidak ku gentar. Okey. Sebenarnya sajak ini cikgu buat sajak dulu. Okey, lepas tu baru terfikir. Sajak mesti ada tajuk. Okey, jadi keluarlah tidak ku gentar. Jadi, bila letak tajuk, cikgu dah tidak lihat kepada isi kepada sajak itu. Jadi, adalah sedikit kesalahan. Jadi, bila dah pelajar letak tajuk, pelajar kena baca balik lah. Baca semula supaya ada kesinambungan tajuk dengan jalan cerita lah. Sebab tidak ku gentarnya kan. Jadi, tak sesuai lah. Okay, perkhidmatan lebih baik harapanku. Bertarung. Okay, aku bertarung melawan jua. Okey, aku bertarung melawan jua. Okey, kalau nak buang di sini pun dah boleh dah. Okey, sebenarnya, okey. Tak ada masalah. Sebab 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, dah 14. Okey, sajak ni sebenarnya kalau pendek dia susahlah nak mencapai maksud. Sebab tu kena buat agak panjang lah. Tapi kalau panjang melirik-lirik dia akan jadi cerita lain juga. Okey, jadi pelajar kena sesuaikan lah. Inilah contoh sajak adaptasi. Cikgu harap pelajar boleh buat. Sebenarnya cikgu dah siap satu video tentang sajak yang cikgu buat ini. Okey, nanti tapi ada banyak kesalahan lah sebab selepas cikgu bentang ini baru sedar kesalahan.
Okey, itu saja untuk kali ini. Juga harap pelajaran boleh faham.